الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, maka yang pertama daripada 13 sifat itu ialah wujud. Situ kan? Kita berhenti Ya, tu? betul. Betul, Ustaz. Baik. Maka yang pertama, jadi selepas Syekh Ahmad menyatakan secara ijmali, mengenal Tuhan secara ijmali, setelah dihuraikan oleh Syekh Ahmad, mengenal Tuhan secara ijmali, maka masuklah pula Syekh Ahmad ni pada mengenal Allah Ta'ala tu ataupun mengenal sifat-sifat Allah tu secara tafsili, yakni bilangan satu per satu. Jadi mula daripada yang pertama lah. Ni nak secara tafsil lah ni. Dulu secara ijmal, secara pukul borong. Dulu yang kita belajar, yang kita baca pada dua minggu lepas. Ni berkenaan dengan mengenal Allah Ta'ala tu secara secara ijmali, pukul borong. Wajib kita beriman yang Allah Ta'ala tu mempunyai segala sifat kamalat yang layak bagi dia, dan tidak boleh Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat yang mustahil. Okay? Barulah Masya Ahmad masuk pula pada membicarakan tentang mengenal sifat-sifat Allah secara tafsil, yakni satu per satu. Baik. Kemudian kata dia, maka yang pertama. Jadi perlu saya ingatkan, kalau ada orang tanya, adakah sifat Allah Ta'ala tu ada dahulu dan ada kemudian? Kenapa tanya macam tu? Sebab zuhirnya, kalau kita sebut yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sehinggalah yang seterusnya, seolah-olah sifat Allah Ta'ala tu ada dahulu, ada kemudian. Jadi adakah sifat Allah Ta'ala tu ada dulu, ada kemudian? Tidak. Habis, apa faedahnya sebut yang pertama, yang kedua ni? Faedahnya ialah tertib lizikri, susunan pada sebutan sahaja. Susunan angka-angka tu, angka yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu,
Itu orang panggil susunan ataupun tertib aturan pada sebutan sahaja. Baik. Maka yang pertama daripada 13 sifat atas jalan atas kaul yang rajah. Tu kaul yang kuat lah. Kata 13 tu ialah kaul Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Okay. Kalau kita sebut yang pertama daripada 20 sifat, itu kaul yang masyhur. Itu kaul Imam Maturidi ataupun Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Okay. Dia kata 20. Yang kata 13 ni Imam Abu Hasan Ash'ari. Jadi sifat yang pertama tu ialah wujud. Okay. Dengar. Artinya, arti wujud. Ini terjemahan je. Terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Arab kata wujud. Orang Melayu kata ada. Tu belum lagi dihuraikan. Cuma diterjemahkan saja. Okay. Barulah dimasuk pada menghurai. Okay. Dan dikehendaki. Ataupun kita sebut dan murad. Ataupun yang dikehendaki. Dengan wujud itu wujud yang zati. Jadi wujud yang zati. Kalau nisbah pada bahasa kita wujud yang zati itu ialah wujud yang bangsa zat. Nak dihuraikan lagi macam mana? Dengan makna bahawa ada Allah Ta'ala itu tiada dengan memberi bekas oleh yang lainnya, yang lain daripada Allah. Jadi wujud yang zati tu, kalau nak kita fahamnya ialah wujud zati tu, sifat wujud tu ditunjukkan oleh ada zat. Okay? Dengan ada zat tu lah maka dikatakan wujud ataupun dengan ada zat tu lah nak dikatakan sifat wujud. Okey. Apa itu? Dihurai pula dengan makna bahawasanya ada Allah Ta'ala tu tiada dengan memberi bekas oleh yang lain. Maknanya wujud Allah Ta'ala tu bukan dijadikan ataupun bukan dengan diberi bekas oleh yang lain. Macam kita ni, ada kita ni sebab kita diberi bekas, sebab kita dijadikan. Ini Tuhan ni ada zat dia tu dengan tiada dijadikan oleh yang lain. Baik. Okay. Lagi yang tiada menerima Adam. Lagi pula sifat sifat wujud Allah Ta'ala tu ataupun ada zat Allah Ta'ala tu tidak terima tiada. Maknanya dia sentiasa wujud. Dia tidak boleh tiada. Dia tak boleh terima tiada. Tak boleh. Dia tak terima tiada. Jadi dia sentiasa wujud. Jadi tak tiada menerima Adam tu. Ada tiada menerima tiada tu. Tiada pada sedia kala. Yakni yang dulu-dulu. Yang dah lepas dah. Tiada sekala dan tiada pada sentiasa dan pada masa akan datang. Tiada pada sentiasa tu maksudnya pada masa akan datang. Tu dia sebut. Tiada pada sedia kala. Mana Allah Ta'ala tu wujud, sentiasa wujud. Tak terima tiada, sama ada pada benda yang pada masa dulu-dulu ataupun pada masa akan datang. Tuhan tu tetap seperti itu. Ini seperti mana? Seperti dia. Dia tu macam mana? Dia tu ada dia tu tidak diberi bekas dan ada dia tu tidak menerima tiada. Dia sentiasa wujud. Baik. Okay. Dan wujud itu sifat yang subutiyah. Ni kena main dengan akal ni perkataannya. Dan wujud itu sifat wujud Allah Ta'ala tu ialah sifat yang subutiyah. Sifat yang sabit aja. Okey. Jadi nak faham benda ni dia kena hurai sifat tu dulu. Apa makna sifat?
sifat tu makna dia maqama bi ghairih. Barang yang menumpang, barang yang berdiri pada benda lain ataupun barang yang ada pada benda lain. Tapi sifat ni ada sifat yang bahasa ada sifat yang bahasa sabit sahaja. Sabit tu kita faham sahaja. Subutiah sabit sahaja, bukan bahasa wujudi. Jadi sifat wujud tu bukan sampai ada pada zat. Ni nak kena hurai macam mana ni? Dia macam ni ya. Baik. Saya buat dua ayat ya. Saya buat dua ayat ni supaya kita nampak, kita faham apa maksud sifat yang bahasa ada, apa yang dimasukkan sifat yang bahasa sabit, subutiah. Okey, contoh ya. Saya buat ayat ya. Buah durian itu berwarna hijau. Okey, jadi mana sifat bagi buah durian? Sifat bagi buah durian tu ialah berwarna hijau. Jadi berwarna hijau tu sifat bagi buah durian. Okey, ada tak? Ada. Pasal apa kata sifat hijau tu ada? Sebab nampak dengan mata. Tengok dengan mata nampak warna hijau. Jadi maksud sifat hijau tu adalah. Okey. Jadi sifat hijau tu sifat yang wujudi, sifat yang masa adalah. Tapi kalau kita sebut buah durian itu gugur. Mana sifat bagi buah durian? Gugur. Gugur. Gugur sifat bagi buah durian. Okey, baik. Kalau gugur sifat bagi buah durian, maka mana gugur tu? Nampak tak gugur tu? Oh, tak nampak. Kita faham saja bila dia berdebum jatuh atas tanah. Maka itu namanya gugur. Jadi ambil buah durian tu, tunjuk mana dia gugur. Oh, tak ada. Tu kata sifat yang bahasa subuti. Sungguh tak gugur? Sungguh. Jadi macam itulah sifat wujud ni. Dia bahasa sabit saja, sungguh saja. Mana tahu? Yang menunjuk oleh bersifat dengan dia, dengan wujud tu atas diri zat. Ini bahasa dulu. Jadi kita nak faham ni ialah sifat wujud tu mana kita tahu si Allah Ta'ala tu wujud? Ialah dengan adanya zat. Jadi, lepas tu dia kata, menunjuk oleh bersifat dengan dia dengan wujud tu, oleh diri zat. Jadi, ada zat Allah Ta'ala tu, maka itulah yang dinamakan wujud. Ada zat Allah Ta'ala tu lah dinamakan wujud. Okey. Tiada ia sifat wujud tu makna yang lebih. Bukan makna sifat wujud tu satu sifat yang berasing daripada zat. Tak. Mana sifat wujud tu ialah zat. Ini perkataan ni pandangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Imam Hasan Al-Ash'ari kata wujud tu ialah zat, ialah ain zat. Mana adanya zat tu maka itulah dikatakan wujud. Macam kita ni ada tak? Ada. Apa yang menunjukkan kita ni ada? Ialah batang tubuh kita ni nampak ada. Maka itulah yang dinamakan wujud. Bukanlah sifat wujud tu satu sifat yang berlainan daripada zat. Bukan. Macam contoh ya. Contoh saya ambil nak bagi faham mudahnya. Manis pada gula. Manis tu sifat, gula tu zat. Manis tu sifat. Bagi gula, gula tu adalah zat. Baik. Mana tahu kata gula tu lain? Adakah bila sebut gula tu, bila sebut manis tu gula? Tak semesti. Pasal apa? Sebab tak semestinya bila sebut manis tu gula. Ada tak benda lain yang manis? Ada. Madu lebah, air tebu, tu semua dikatakan manis tapi bukan gula. Tu orang kata gula manis tu makna yang lebih, makna yang berlainan atas zat. Jadi bukan makna macam tu. Tiada ia wujud tu makna, yakni satu sifat, satu perkara yang lebih, yang berasingan ataupun yang berlainan atas zat. Bukan makna macam tu. Yang kita fahamnya bila kata wujud tu ialah ain zat. Itu pandangan
Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ini pandangan ni, pandangan yang ramai-ramai ulama kata ya. Maksud ulama kata faham. Orang awam pun kata faham. Baik. Orang awam kata itu yang mana wujud tu menunjuk atas zat. Ada zat, maka namanya ada lah tu. Itulah sifat wujud. Ya. Baik. Kemudian dan memadalah akal mukallaf. Maksudnya mencukupilah, memadailah bagi mukallaf tu bahawa mengetahui bahawa Allah SWT itu mewujud sebagai wujud yang tiada tasawur pada akal ternafinya, ternafi Allah, ternafi Tuhan. Jadi memadailah, nak mengesahkan iman orang awam ni, memadailah dengan dia mengatakan Allah Ta'ala tu ada yang tak terima pada akal ataupun yang tak tergambar pada akal, hilangnya ataupun ternafinya, tak tergambar. Yang akal kita terima atau yang kita nak faham, yang mengesahkan iman kita tu ialah Allah Ta'ala tu wujud, wujud yang tidak menerima, tidak diputuskan dengan tiada. Maksudnya mudah fahamnya Allah Ta'ala tu sentiasa ada. Sentiasa ada. Tu kita faham macam tu. Nak bagi faham bagi mudah lah. Baik. Kemudian sebagai wujud yang tiada tasawuf pada kata nafinya. Okay. Dan tiada wajib atas mukallaf. Tak wajib atas mukallaf. Mana tidak wajib atas orang yang sampai umur, ada akal, tak wajib pada syarak. Atas mukallaf ni, atau orang yang ada sampai umur, ada akal ni, tak wajib apa? Tak wajib mengetahuikan bahawasanya wujud itu ain zatnya kah ataupun lain daripada ain zatnya. Tak wajib. Tak wajib pada tiap-tiap orang yang mukallaf tu nak mengetahuikan ataupun nak berpegang wujud tu ain zat ke atau bukan daripada ain zat. Nak kata zat ke bukan zat. Tak wajib. Hanya kita wajib pegang orang awam ni ialah kita pegang Allah Ta'ala tu ada. Cukup dah tu. Memadailah pada mengesahkan iman. Kalau syak atau zon atau waham, yang tu tak sah iman. Syak. Umpamanya dia syak. Tuhan ni ada ke tidak? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Bila kata ada ke tidak tu, maka dinamakan syak. Bila syak, maka tidak sah iman. Ataupun zon, sangkaan lebih kepada ada. Ada ke tak Tuhan ni? Tapi lebih cenderung kepada ada. Itu namanya zon. Zon. 80% dia pegang Tuhan tu wujud. Tuhan tu ada. Tapi ada tinggal lagi 20%. 20% mengatakan Tuhan tu tiada. Maka orang macam tu pun tak terpakai imannya. Ataupun waham, syak, zon dan waham. Waham tu lebih kepada tak ada, lebih kepada tak percaya. Umpamanya, Tuhan tu ada ke tidak? Ada ke tidak? Tapi lebih kepada tiada. 80% ataupun 70% dia pegang Tuhan tu tak ada. 30 saja kata ada. Maka yang macam tu pun juga tidak sah iman. Jadi kalau orang awam ni macam kita ni, sah iman kita tu bila kita pegang Tuhan tu ada, tak menerima tiada. Jadi sebab itulah syarak tidak mewajibkan kita mengetahui wujud tu ain zat kah ataupun bukan ain zat. Yang tu tidak dipertanggungjawabkan atas orang-orang mukallaf, yang orang awam ni. Kecuali ulama. Jadi ulama ni dibahas pasal dia nak memberi ilmu pada orang awam. Itu ulama punya kerja lain. Kita orang awam punya kerja lain. Okay, orang awam ni cukup dia pegang Tuhan tu ada, dah lah. Baik, ada dan tak menerima tiada. Cukup dah tu. Baik. Okay, kemudian kata dia, tiada wajib atas mukallaf mengetahui bahawasanya wujud Allah Ta'ala tu, wujud Allah Ta'ala tu ain zatnya kah ataupun lain daripada ain zatnya. Kenapa tu? Kenapa dia tak wajib tu? Kerana demikian itu
Anak demikian mengetahuikan wujud tu ain zat kah atau bukan ain zat tu anak setengah daripada ghawamidi ilmil kalam. Anak ghawamid tu maksudnya yang dalam-dalam, yang halus-halus anak daripada ilmu kalam, ilmu tauhid. Anak, jadi benda tu yang dalam-dalam, yang halus-halus anak daripada ilmu tauhid. Jadi sebab itulah anak tak wajib kita mengetahui pasal apa? Anak sebab benda tu bukan tanggungjawab orang awam. Anak itu tanggungjawab ulama nak bahas tentang masalah wujud tu ain zat kah bukan ain zat kah. Anak itu anak terserah pada ulama nak bahas. Sebab itulah timbulnya percanggahan pendapat. Anak yang mengatakan wujud tu ialah ain zat, Imam Abu Hasan Asy'ari. Anak ada pun Maturidi ataupun Imam Haramain ataupun Qadhi, dia mengatakan wujud tu sifat hal. Wujud tu sifat hal, bukan menunjukkan ain zat. Maksudnya sifat wujud yang tersembunyi ataupun yang berada di antara ada dan tiada. Sifat wujud tu dia kata nak boleh nampak sifat wujud tu tak boleh. Nak kata tiada tak boleh. Dia kata sifat hal, duduk tengah-tengah di antara ada dan tiada. Itu kaul siapa tu? Kaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi dengan Imam Qadhi dan Imam Haramain. Baik. Jadi tidak wajib atas mukallaf mengetahuikan yang tu. Pasal sebab itu orang panggil yang halus-halus. Ghawamidi ilmil kalam. Okey. Kemudian bila dah dihuraikan oleh Syekh Ahmad macam tu, lalu dia masuk pula lah membicarakan tentang mustahil. Dan mustahil lawannya. Atau boleh kita baca macam ni. Dan bermula lawannya, lawan bagi wujud mustahil. Tak terima pada akal kita sabitnya lawan bagi wujud tu bagi zat Allah. Baik, apa lawan bagi wujud tu? Adam, iaitu Adam. Adam tu maksudnya tiada ada. Artinya Adam tu tiada ada, yakni tiada ada zatnya. Tu mustahil. Tak boleh terima pada akal kita yang Allah Ta'ala tu tiada ada zatnya. Sama ada akan datang sekalipun. Sekarang dia ada, tapi akan datang dia tiada. Itu makna Allah Ta'ala tu menerima tiada. Tak boleh juga. Kalau kata sekarang dia ada, akan datang nanti dia akan tiada. Kalau pegang macam tu, bermakna Allah Ta'ala tu akan datang dia tiada dengan makna tiada Allah Ta'ala tu zat Allah Ta'ala tu menerima tiada, sedangkan itu mustahil. Tak terima pada akal kita yang Allah Ta'ala tu terima tiada. Baik. Tu mustahil. Tak boleh terima pada akal kita sekali-kali. Tuhan tu tiada, tak boleh terima. Pasal apa? Kalau dia tiada, kalau Tuhan tu bersifat dengan tiada, berarti ada zat lain yang lebih kuasa daripada dia pula. Sebab dia boleh ditiadakan. Maknanya ada Tuhan, ada zat lain pula yang boleh meniadakan dia. Jadi bila boleh meniadakan dia, bermakna pada ketika itu lemahlah dia. Sebab itulah tiada ada zat Allah Ta'ala tu mustahil. Sama ada dulu, kini dan selama-lamanya. Selama-lama tu tiada titik notah. Tak ada. Okey. Mana dalil? Ingat ni. Dalam ilmu tauhid ni, tiap-tiap satu akidah ataupun tiap-tiap satu pegangan simpulan iman ni wajib kita kena mengetahui dalilnya. Kenapa ni? Kenapa? Kerana kalau orang tu tidak berdalil, maka tidak sempurnalah ma'rifatullahnya. Tak sempurnalah pengenalan mengenal Tuhannya tu tak sempurna. Kenapa?
Kerana makna mengenal Tuhan tu, makna mengenal tu atau sebut makna makrifatullah tu apa dia? Mengenal tu makna dia ialah al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Tu makna mengenal. Kena ada 3 ciri-ciri, 3 perkara penting dalam mengenal. Bila kata mengenal tu macam mana kata kita mengenal? Mesti kena ada yang pertamanya jazam. Apa makna jazam? Jazam tu maknanya pegangan yang kuat, pegangan yang kukuh. Dan pegangan tu pula mesti mutabiqu lil haq. Mesti berbetulan ataupun mesti mutabaqah tu maksud bermuafakat dengan yang sebenar lil haqi. Dan mesti kena ada tanda yang pegangan kita sebenar tu mesti ada dalil. Itu berandalilin. Daripada dalil. Dengan dalil itulah kita mengetahui pegangan kita tu betul. Dengan dalil itulah kita mengetahui pegangan kita sebenar. Kalau tidak ada dalil, macam mana nak pegang, macam mana kita tahu pegangan kita sebenar? Contoh contoh sebagai orang Nasrani, okey. Orang Nasrani ni contoh aja. Dia mengatakan Tuhan tu 3 in 1 dia kata. Tiga. Jadi kan dia pegang kejap, dia pegang kemas. Pegangan dia Tuhan tu 3 tu, ada Tuhan bapa, ada Tuhan mak, ada Tuhan anak. Dia pegang kejap, pegang kemas dia pegang. Baik. Tapi mutabik tak dengan yang sebenar? Mutabakah tak mutabik dengan yang sebenar? Mutabakah yang sebenar? Tidak. Jadi yang tu tak namakan, tak dinamakan makrifah, tak dinamakan mengenal. Pasal apa? Awal-awal lagi. Yang kedua tu dah tak betul dah. Jadi kalau orang yang macam tu dah awal-awal pegangan tak betul dah, bermakna pegangan dia tidak ada dalil, tidak ada nas. Macam kita ni ada nas, ada dalil kita. Mengatakan pegangan kita sebenar-sebenar tu ada dalil kita. Ni kita ngaji dalil ni. Okey. Jadi berdalil tu wajib. Jadi kalau tak ada orang tu tak berdalil, maka hukumnya boleh jadi berdosa besar. Dan ada juga ulama mengatakan tidak terpakai imannya ataupun imannya tidak sah kalau tidak ada dalil. Baik. Okey. Manakah dalil Tuhan tu wujud? Dan dalil atas ada Tuhan. Dalil atas wujud Allah Ta'ala tu. Dan dalil tu maksud perkara yang menunjuk atas mesti Allah Ta'ala tu ada. Itu mana dalil. Kalau dalil wujud, mana dalil perkara yang menunjuk Allah Ta'ala tu mesti ada. Itu dalil. Mana dalil kata Allah Ta'ala tu wujud? Segala makhluk ini. Segala makhluk ini. Jadi makhluk ni menjadi dalil tentang ada Tuhan. Baik, macam mana jalan? Ni natijah syukurah ni. Kerana ia makhluk tu mungkin. Kerana bila sebut makhluk ni, maka dinamakan makhluk tu mungkin. Jadi tengok ya. Tiap-tiap dalam ilmu tauhid, apa ilmu sajalah, tak kisahlah apa ilmu pun. Yang kita sekarang ni kita ngaji ilmu tauhid kan. Jadi ilmu tauhid ni atau apa-apa ilmu pun lah. Apa-apa ilmu pun kita kena tahu tau. Setiap istilah yang disebut dalam ilmu tauhid tu, macam contoh sekarang kita jumpa 2 istilah. Satu namanya makhlukun, makhluk. Dan yang kedua mungkinun, mungkin. Jadi dua-dua ni, tuan-tuan bila kata dua-dua ni, ini bahasa Arab. Makhluk tu bahasa Arab, mungkin tu juga bahasa Arab. Okey. Jadi makhluk tu mana apa? Makhluk tu makna dia ialah yang telah dijadikan ataupun yang kena jadi. Itu namanya makhluk. Yang kena jadi itu namanya makhluk. Okey. Jadi makhluk ni dinamakan juga dia adalah mungkin. Kerana ia makhluk tu mungkin. Jadi
Adakah semua mungkin tu makhluk? Tidak. Tapi bila kata tiap-tiap makhluk mesti dia mungkin. Tapi tak dinamakan tiap-tiap mungkin tu makhluk. Tak. Bukan tiap-tiap mungkin tu makhluk. Tapi bila sebut makhluk, dia mesti mungkin. Okay. Dia mesti mungkin. Okey, macam mana nak faham kata bila kata tiap-tiap makhluk tu mungkin. Tapi tidak tiap-tiap mungkin tu makhluk. Pasal apa? Sebab mungkin tu dia terbahagi kepada dua. Satu dinamakan mungkin sayujad. Mungkin yang lagi akan diadakan. Maksudnya mungkin yang akan diada tu ialah mungkin yang telah ditentukan oleh iradat ada. Jadi iradat menentukan dia tu ada. Dia tu jadi. Dia tu akan wujud. Macam contohnya kita ambil macam virus ni. Virus ni ataupun COVID ni. COVID ni kan ada dalam iradat Allah Ta'ala sejak daripada azali akan begian. Jadi sampai masanya pun jadilah dia. Itu namanya sampai dah sampai masanya adalah dia. Itu panggil mungkin sayujad. Yang kedua mungkin ghairu maujud. Mungkin yang tak boleh ada. Mungkin yang tak wujud. Apa mungkin tak wujud tu? Mungkin yang tak wujud tu ialah mungkin yang telah ditakluk oleh iradat. Allah Ta'ala menentukan tak nak bagi ada. Allah menentukan tak bagi ada, tak bagi wujud. Allah tak nak buat. Allah tak nak buat. Jadi yang macam tu tak adalah. Itu yang mungkin juga. Tapi mungkin yang ghairu maujud, yang mungkin yang tak boleh ada. Okey. Baik. Jadi bila sebutnya itu bukan kata tiap-tiap mungkin tu makhluk. Pasal apa? Sebab ada juga mungkin yang tidak dinamakan makhluk, yang tak boleh makhluk. Tak ada pun. Pasal apa? Sebab iradat tak menentukan ada. Baik. Okey. Artinya, arti mungkin tu yang patut ada dan yang patut tiada. Itu bahasa kita. Bahasa kitanya apa? Mungkin tu maknanya apa? Yang boleh jadi ada dan yang boleh jadi tiada. Itu namanya mungkin. Tapi guru saya dia bagi mungkin tu dia bagi tiga. Tiga definisi. Yang pertamanya ialah tiap-tiap yang bukan Tuhan. Kullu ma siwallah. Tiap-tiap yang lain daripada Allah. Maka itu namanya mungkin. Satu. Kemudian mungkin juga dinamakan dia yang ada sebelum daripadanya tiada. Maujudun ba'dal adam. Mana ada selepas daripada tiada. Dia tiada. Dulu dia tiada. Lepas tu baru ada. Itu namanya mungkin. Apa dia? Tiap-tiap yang apa dia panggil maujudun ba'da adam. Tiap-tiap yang ada tapi sebelum dia ada tu dia tiada. Itu mungkin. Itu yang ketiga, yang kedua. Dan yang ketiganya ialah bersamaan pada ada dan tiada. Nak bagi ada pun boleh, nak bagi tiada pun boleh. Tapi ada dan tiada tu sama pada pihak timbangan. 50-50. 50-50. Orang kata 50-50. Tengah-tengah. Itu namanya mungkin. Tapi dalam ni, dia kata mungkin tu ialah yang patut ada dan yang patut tiada. Okey. Dan tiap-tiap mungkin itu, kaedah kita, bila kata mungkin tu, tiap-tiap daripada mungkin tu, tak dapat tiada bahawa ada baginya. Bagi mungkin tu, yang mengadakan dia. Bila kata mungkin tu, yang ada sebelum daripadanya tiada, ataupun tiap-tiap yang lain daripada Allah tu namanya mungkin. Jadi bila kata mungkin tu mestilah ada, tak dapat tidak. Yang kata mungkin tak dapat tidak. Kalau dia ada,
mesti ada yang menjadikan dia. Tu yang dikatakan sini. Bila kata mungkin tak dapat tiada, bahawa ada baginya bagi mungkin tu yang mengada akan dia. Satu. Jadi mestilah ada yang menjadikan dia. Kerana mungkin kalau dia ada, mana boleh tiba-tiba ada dengan sendirinya, tak boleh. Mesti ada tu dengan dijadikan. Baru nama dia ada. Itu namanya mungkin tu. Baik, satu. Atau kerana ia makhluk tu baharu. Mana tahu kata makhluk tu baru? Sebab makhluk yang dikatakan baharu tu kerana sebelum dia ada, dia tiada. Ataupun dalam bahasa lain, mana tahu kata makhluk tu baharu? Makhluk tu baharu kerana ada permulaan bagi wujudnya. Ada mula bagi wujud dia. Bila kata ada mula bagi wujud dia, maka dinamakan dia tu baharu. Ada bagi dia yang apa ni, awal ataupun ada permulaan bagi wujud dia. Itu kata baharu tu. Okay. Kemudian erti baharu tu ada, kemudian jadi lepas daripada ketiadaan. Itu temaujudun ba'dan adam tadi ni. Ada dia tu, kemudian daripada tiada. Right. Itu makna baru. Ada, kemudian daripada ketiadaan. Okey. Dan tiap-tiap yang baharu tu, akan natijah kuburanya, tiap-tiap yang baharu tu tak dapat tidak, tak dapat tiada. Bahawa ada baginya yang membaharukan dia. Mesti ada yang menjadikan dia tu baharu. Baru ada, mesti ada macam tu. Pasal apa? Sebab gini ya. Bila kata makhluk, bila kata mungkin tu, ada dan tiada tu sama berat. Kalau kata dacing tu sama berat. Jadi kalau nak berat sebalik kanan ni nak berat, mesti ada yang memberatkan dia. Sama juga dengan belah kiri ni. Kalau belah kiri nak berat, mesti ada yang memberatkan dia. Tiba-tiba berat tanpa memberatkan dia. Tak terima pada akal kita. Tak terima pada akal kita ada tak terima pada akal kita yang asalnya sama, tiba-tiba berat sebelah tanpa ada beratkan dia tu, tak terima pada akal kita. Jadi kita ni asal kita tiada, tiba-tiba ada, sedangkan memang asal kita tiada, berat balik tiada. Bukan berat balik ada, berat balik tiada, tiba-tiba ada dengan sendiri-sendirinya. Tak boleh. Mestilah ada tu dengan ada yang menjadikan. Bila ada tu dengan dijadikan, apa tu dia kata sini? Dia kata baru tak dapat tidak, ada bagi yang baharukan dia. Artinya yang mengada akan dia akan yang baharu tu. Okey. Jadi tentulah ada yang membaharukan. Tentu zat yang mengadakan dia tu bersifat dengan ada. Macam mana dia nak mengadakan benda baharu kalau dia bersifat dengan tiada? Okey. Baik. Tu dalil kita, dalil akal. Dalil akal ni lagi kuat pada dalil Quran, pada dalil hadis tu. Pasal apa? Sebab Quran dan hadis tu bukan semua orang boleh faham. Tapi akal, dalil akal, boleh katakan manusia, makhluk ni, manusia ni berakal belaka. Allah buat berakal belaka. Jadi dengan akal ni lah kita gunakan untuk mencari dalil tentang tauhid ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Pakai sah, pakai dalil akal tu. Boleh. Okey. Kemudian katanya, jika datang soal, jika datang pertanyaan, soal, pertanyaan, okey, atau iktirad, bangkangan-bangkangan, datang soalan, nak datang bangkangan-bangkangan, kita dah pegang dah. Alam ni menjadi dalil tentang ada Allah. Kenapa? Kerana makhluk ni dia mungkin. Jadi bila kata mungkin, mestilah mungkin tu ada yang menjadikan dia. Sebab dia mungkin tu tak ada dulunya, tiba-tiba ada. Jadi tiba-tiba kan ada orang buat soal, dia buat soalan. Kalau buat soalan boleh lagi, jangan bangkang. Jadi kalau buat soalan, macam mana soalan?
soalan dia kata macam mana alam ni menjadi dalil tentang ada Tuhan? Macam mana kata alam ni menjadi dalil tentang ada Allah? Dia kata. Kita pun jawablah. Alam ni, makhluk ni mungkin. Mana kamu tahu? Dia kata tu. Mana kamu tahu? Dia tanya lagi. Nak menggoyangkan akidah kita. Padahal kita dah ada dalil dah ni. Baik, jika datang dalil, jika datang soalan macam tu, ataupun datang iktirad, bangkangan. Ni orang nak menggoyangkan kita ni, syaitan iblis ni, ada syaitan iblis yang merupa manusia kan. Jadi mereka ni nak goyangkan akidah kita. Dia buat tanya, dia buat bangkangan. Baik, bila datang macam tu, apa kena buat? Maka kata Syekh Ahmad ni, hendaklah engkau jawab daripada soalan tu ataupun daripada pertanyaan tu, dari soalan atau bangkangan tu, iktiraf tu, hendaklah kita jawab atas jalan yang dituntuti. Apa jalan yang dituntuti tu? Dua tadilah. Sama ada makhluk tu mungkin atau sama ada makhluk tu baharu. Boleh jawab atas jalan dua ni lah. Jawab. Kita jawab kata apa dalil Tuhan tu ada? Makhluk ini. Kenapa kata makhluk ni? Sebab makhluk tu mungkin. Satu. Bila kata mungkin, mestilah ada yang menjadikan dia. Ataupun kita kata apa ni baharu. Sebab makhluk tu baharu. Okay. Mana tahu kata makhluk tu baharu? Sebab dulu dia tak ada. Ataupun ada benda baharu tu, ada permulaan. Ada wujud dia tu, ada mula-mula. Ada mula. Lepas tu kata dia baru. Mestilah ada yang membaharukan dia. Jawabnya tu. Atas jalan yang dituntuti tu, dua jalan tu lah. Jalan dua jalan tu. Baik. Okay. Kemudian kata dia, atau yang tutup. Adapun keadaan yang mengadakan itu namanya Allah. Atau lainnya lain daripada Allah. Jadi kan jadi bila orang tanya macam tu, orang bangkang macam tu, Syekh Ahmad ni dah bagi jalan dah. Jawab dengan perkara yang dituntuti. Sama ada kata makhluk tu mungkin ataupun sama ada makhluk tu baharu. Jawab macam tu. Kalau mungkin, macam mana natijah dia? Kalau baharu, macam mana natijah dia? Jawab. Kalau orang datangkan soalan ataupun iktirad, bangkangan. Okay. Jadi kita pun tahulah. Kita ada ni, mesti ada yang menjadikan kita. Tapi kita tak tahu pada asal. Kita tak tahu. Siapakah yang menjadikan kita tu? Kita tak tahu. Siapa yang menjadikan kita? Tak tahu. Kita sebut sama ada yang menjadikan kita tu Allah ataupun lainnya ataupun dan lainnya lain daripada Allah. Allah tu nama bagi Tuhan. Nama bagi Tuhan kita tu. Baik. Kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan ya, inilah salah satu daripada kepentingan Nabi Rasul, kerja dia tu. Kerja Nabi, kerja Rasul tu, di samping dia nak berdakwah, mengajak orang beriman dengan Allah, beriman dengan dia sebagai Rasul, beriman dengan apa yang dia bawa. Maka Rasul ni juga tugas dia ialah bagi tahu pada umat manusia ni Tuhan kita tu namanya Allah. Namanya Allah. Jadi kita dapat tahu daripada Nabi ya. Kita tidaklah. Tapi orang yang sezaman dengan Nabi tu dapat tahu nama Tuhan tu Allah. Kita dapat tahu daripada khabar mutawatir tu. Khabar yang daripada mulut ke mulut, daripada Rasul, pergi ke sahabat, sahabat pergi ke tabi'in, tabi'in pergi pada tabi'in, tabi'in pula pergi kepada tabi'in, tabi'in pergi tabi'in sampailah sekarang. Jadi khabar mutawatir.
Tahu nama Tuhan kita tu adalah Allah. Okey. Iaitu kata dia iaitu keadaan yang mengadakan tu yang menjadikan kita tu diketahuikan daripada khabar Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita dapat tahu daripada Nabi. Jadi tuan-tuannya bulan Maulid ni kan tuan-tuan, bulan Rabiul Awal ni jadi kan bulan Rabiul Awal ni adalah bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Betapa besarnya jasa Nabi tuan-tuan sekalian. Dia yang mengajar kita nama Tuhan kita tu ialah Allah. Dia yang mengajar kita cara melakukan ibadat. Dia yang mengajar kita tentang persoalan iman dan Islam dan ihsan. Dia yang menunjukkan jalan pergi ke syurga. Dia yang menunjukkan jalan macam mana nak taat kepada Allah. Dia yang menunjukkan bagaimana kita nak buat ibadat. Besarnya jasa Nabi SAW tuan-tuan sekalian. Jadi jasa yang paling besar dia tu ialah dia yang bagi tahu pada kita nama Tuhan kita tu ialah Allah. Tu dia kata diketahui daripada khabar Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan apabila sabitlah ada Allah Ta'ala tu sabit dengan dalil-dalil kita tadi. Setakat kita Allah tu ada sejak azali. Tapi kita tu pegang kata Tuhan tu ada tu sejak kita sah kita berdalil tu. Bila kita sah kita punya dalil. Tuhan tu ada dengan dalil begian-begian mesti Tuhan tu ada begian-begian. Macam kita fikir dengan akal kita kan. Tuan-tuan kena fikir dengan akal juga ni. Kita duduk sama-sama fikir tentang Tuhan. Tengok ya. Banyak tak kita punya hajat, kita punya tujuan tak kesampaian. Banyak tak kita punya pilihan-pilihan tak kesampaian ataupun pilihan kita tidak tepat ataupun pilihan kita tersalah. Banyak tak? Banyak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ada yang menguasai kita. Kalau kita yang menguasai diri kita sendiri, tentulah tujuan kita tu kita jadi belaka. Tujuan kita, maksud kita, matlamat kita, semua dapat belaka. Hajat kita, semua dapat belaka. Sebab kita yang menguasai. Tapi kenapa tak tercapai? Banyak hajat kita tak kesampaian. Kenapa? Kerana tuan-tuan sekalian, kita ni ada yang menguasai kita. Mesti yang menguasai kita tu mesti ada, mesti wujud. Cuba tengok pula, kita tengok pula ambil biji benih kacang tu. Ambil biji kacang kita nak tanam tu tengok. Kalau boleh belah biji kacang tu. Dalam biji kacang tu ada apa? Ada ke daun, ada ke batang, ada ke buah, ada ke bunga? Tak ada. Tapi kenapa boleh tumbuh? Mesti ada yang menumbuhkan dia. Mesti. Dia tak boleh tumbuh dengan sendiri-sendirinya. Tak boleh. Kenapa? Kerana kalau dia tumbuh dengan sendirinya, bermakna tuan-tuan sekalian pada ketika itu, kenapa? Ada yang tumbuh, ada yang tak tumbuh. Kenapa? Lepas tu dah kata dalil kata, mesti ada yang menumbuhkan. Kalau kata dia tumbuh sendiri, mesti tumbuh semua. Tapi kenapa tak tumbuh tuan-tuan? Kenapa ada yang tumbuh, ada yang tidak? Lepas tumbuh kalau tumbuh pun ada yang kemetok je tumbuhnya. Ataupun ada tumbuhnya segar, gemuk. Segemuk. Sampai kena diet. Contohlah. Sampai kena diet. Contoh. Baik. Gemuk tumbuhnya. Kenapa pula ada yang buahnya elok-elok? Ada pula buah yang tak elok. Kalau dia yang tumbuhkan sendiri, tentulah buah tu elok. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan tuan-tuan sekalian ada yang menguasai pokok tersebut. Itu menunjukkan mesti ada yang kuasa tu. Mesti ada yang kuasa. Jadi yang ada itulah yang kuasa tu ialah Tuhan kita Allah yang wujud. Mesti ada. Jadi apabila sabit ada Allah Ta'ala, mustahil atasnya atas Allah Ta'ala tu Adam. Mustahil. Allah Ta'ala tu tiada, tak terima pada akal kita yang Allah Ta'ala tu boleh tiada ataupun tiada.
Kenapa? Akal kita yang sempurna ni kata Tuhan tu mesti ada, tak terima tiada. Kenapa? Kalau Tuhan tu tiada, boleh tiada, makam dia dengan makam kita samalah. Sebab kita pun boleh tiada. Tiba-tiba Tuhan pun boleh tiada. Kalau macam tu Tuhan kita sama makam dia. Sebab dia pun boleh ditiadakan, kita boleh ditiadakan. Samalah pula jadinya. Sebab tu tak boleh kata Tuhan tu tiada. Ataupun kita fikir dengan akal kita lagi, kalau Tuhan tu tiada, sedangkan bila dia tiada, makhluk tu masih ada lagi, macam mana Tuhan tu nak manage, nak mengurus akan makhluk yang masih tinggal tu macam mana? Nak bagi rezeki, nak sembuhkan dia pada penyakit, nak kuruskan dia daripada gemuk kepada kurus. Bukan diet dia. Mesti Tuhan tu yang menguruskan dia. Mana boleh kurus sendiri? Jerawat penuh kat muka. Tiba-tiba beli macam-macam ubat. Nak bagi hilang. Bukan ubat tu. Mesti ada pasal apa? Pasal apa? Sebab ada juga orang makan ubat yang sama. Tapi kenapa tak sembuh pula ni? Kenapa tak hilang ni jerawat ni? Contohlah kan. Sebab tu tunjukkan mesti ada yang menghilangkan, yang menyembuhkan tu mesti ada. Macam tu. Kita pergi hospital tu atas jalan usaha dan ikhtiar. Tapi bukan ubat tu yang menyembuhkan. Pergilah klinik tu. Cucuk dengan vitamin saraf. Cucuk dengan vitamin saraf nak bagi sembuh saraf kita. Cucuk. Tadah bahu kita dekat doktor. Cucuk apa ni, cucuk apa ni vitamin saraf. Tapi tak sembuh juga. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ada orang sembuh, ada orang tak sembuh. Macam tu. Ada orang sembuh, ada orang tak sembuh. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan ada yang kuasa atas kita. Macam tu. Lepas tu ngaji ni kena fikir. Baik. Okey. Kemudian yang kedua qidam. Yang keduanya qidam. InsyaAllah kita sampai dah tempat berhenti yang besar tu. Itu stesen besar tu. Jadi kalau kita baca nanti tergantung nanti ni. Jadi kita berhenti. Yang kedua qidam artinya sedia. Baik. Nanti akan datang kita baca yang kedua qidam. Okey, ada soalan tak? Ada persoalan apa-apa nak tanya? Silakan. Kalau melalui chat pun boleh. Melalui chat pun boleh. Ataupun unmute kan tuan-tuan punya tu pun boleh. Kalau nak type bahagian chat pun boleh, silakan kalau ada soalan. Saya rasa malam ni tak ada berapa susah sangatlah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Nak minta Ustaz terangkan definisi dan maksud riak, boleh Ustaz? Riak? Okey, baik. Makna riak? Makna dan maksud dia tu yang macam mana kita nak detect riak tu dalam diri kita lah Ustaz. Okey, baik. Maaf Ustaz. Tak apa. Tak apa. Okay, baik, tengok ya. Dalam kitab penawar bagi hati. Ni tempat sebelah saya ni ada kitab-kitab ni. Jadi takut-takut kita tersalah, saya buka kitab ya. Makna riak tu apa dan riak tu macam mana keadaannya. Mari tengok sama-sama. Apa makna riak dan persoalan riak. Okey, baik, tengok ya. Okey. Dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandeli, Al-Mandeli orang Mendeling ni.
Dia kata riak itu menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadat dan pekerjaan kebajikan satu. Tengok ya. Yang dikatakan riak tu lah kita nakkan pangkat, nakkan kebesaran, nakkan besar pada pandangan manusia. Nak boleh kata macam inilah. Bahasa mudah kita ni riak ni ialah kita tunjukkan ibadat kita, kita tunjukkan kebaikan kita kepada manusia dengan tujuan kita nakkan manusia pandang kita baik. Nakkan manusia tu pandang kita hebat. Itu riak. Itu riak. Okey. Okey. Itu riak. Okey. Ataupun disebut riak kat sini atau menghendaki oleh seorang dengan ibadat itu akan manfaat dunia. Jadi ada dua definisi lah. Satu definisi menunjukkan kita punya ibadat, kita punya kebaikan. Kita tunjuk dengan niat kita nak dapat kepujian, nak dapat pangkat, nak dapat kebesaran dalam hati manusia. Ataupun kita nak manusia tu pandang kita hebat. Satu. Satu lagi pula, kita buat ibadat tu, kita tunjuk pada orang ibadat tu, kita nakkan manfaat dunia. Apa dia? Seperti harta dan puji-pujian. Itu makna riak. Okey. Itu makna riak. Okey, kemudian bila sebut macam tu, kita nama riaknya itu, nampak tak? Jadi persoalan riak ni, dia riak ni boleh berlaku sama ada di tengah orang ramai ataupun pada dalam keadaan bersendirian. Bersendirian pun boleh diriak ke? Boleh. Tergerak hati. Tergerak hati. Nak tunjukkan ibadat ni akan datang. Lepas ni, aku nak tunjukkan sama ada kita nak cerita ke ataupun kita nak cakap pada orang ke yang kita buat ibadat. Kita niat macam tu. Padahal kita seorang-seorang dalam rumah ni. Kita buat ibadat seorang-seorang ni. Tapi niat kita nak cerita pada orang lain yang aku buat bagian. Aku buat ibadat bagian. Dengan tujuan nak mendapat pangkat dalam hati manusia. Itu juga dinamakan riak. Umpama lagi. Kita bangun tengah malam. Apa itu kan? Saja je kita buka air tu besar-besar. Atau kita bunyikan pintu rumah kita. Kita buka lampu. Nak tunjukkan kita dah bangun dah. Itu juga sebahagian daripada makna riak. Baik. Jadi kan tuan-tuan, riak ni adalah satu sifat yang tercela yang hukumnya haram setelah diijma' oleh ulama. Ulama dah ijma' dah bahawasanya riak tu haram. Haram yang dinamakan dia syirik yang kecil. Syirik khafi. Riak tu dinamakan syirik khafi. Mana? Dalil dia firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qalam. Fawailul lil musallin. Surah Al-Ma'un. Bukan surah Qalam, surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Tu yura'un tu. Jadi neraka lah ataupun binasa lah bagi orang yang sembahyang. Orang sembahyang pun binasa juga. Orang sembahyang macam mana ni? Orang sembahyang yang mereka itu daripada sembahyang mereka itu sahun, lalai. Lalai mereka. Ataupun allazi yang dikatakan orang yang fawailul tu, yang celaka tu ataupun yang binasa tu, ataupun neraka tu orang yang yura'un, yang menunjuk ibadat pada orang lain dengan niat nak mendapat kepujian ataupun nak dapatkan harta ataupun nak dapatkan pandangan hebat daripada manusia. Dia nakkan manusia kata, oh kau dia hebatlah. Dia nak itu namanya riak. Tu wallahu alam.
Ada soalan dalam ruang chat ni. Boleh ke kita kata alam ni semuanya terjadi sendiri? Mana boleh? Alam ni bukan jadi sendiri. Alam ni Allah yang buat. Mesti alam ni ada yang menjadikan. Bukan boleh jadi sendiri. Tak boleh kata jadi sendiri, tak boleh. Tak boleh katanya tak boleh. Jadi alam ni ada yang menjadikan. Ada soalan banyak ni. Ain maujud tu apa? Ain maujud tu ialah zat yang zat ain tu mana zat yang ada. Jadi kan sifat wujud tu menunjukkan sifat wujud tu oleh ain atau zat yang ada. Jadi ada zat tu lah dikatakan sesuatu tu wujud. Itulah sifat wujud. Wujud tu amrul i'tibari tahal. Wujud tu setengah ulama kata sifat hal. Setengah ulama kata amrun i'tibari. Setengah kata amrun i'tibari. Setengah ulama kata wujud tu sifat hal. Jadi boleh pakai kedua-dua lah. Okey. Kemudian beza dia macam mana? Beza wujud tu ain, wujud tu sifat hal. Selama adanya zat, maka selama itulah dinamakan hal yang maujud. Selama zat tu ada, maka selama itulah sifat wujud. Okey, kalau amrul i'tibari kan wujud tu langsung tak boleh ada. Tak boleh sabit wujud tu. Sifat wujud tu hanya wujud dalam zihin saja tapi tidak wujud pada kharij. Itu amrun i'tibari. Itu amrun i'tibari. Maksud sifat wujud tu kalau amrun i'tibari tak boleh dilihat dengan mata kepala. Adapun hal tadi ni dia duduk tengah-tengah di antara ada dan tiada. Nak kata tiada tak boleh, nak kata ada tak boleh, nak kata tiada pun tak boleh. Itu sifat hal. Dan sifat hal ni berkekalan selama ada zat, selama ada zat tu bersifat dengan ada, selama tu lah kita tengah hal. Baik. Okey. Kemudian Ustaz boleh hurai tak mana sifat wujud yang hal kaul Imam Abu Mansur Maturidi tu? Imam Abu Mansur Maturidi dia kata yang kata sifat wujud tu sifat hal tu gini. Gini ya. Saya buat macam ni lah. Saya buat gini ya. Bila kata sifat hal, hal tu dia duduk tengah-tengah antara ada dan tiada. Itu sifat hal. Jadi kan Imam Abu Mansur Maturidi dia mengatakan wujud tu ialah sifat. Dia kata. Tapi bukan sifat yang sampai nampak seperti sifat ma'ani tak. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu wujudi. Ada pada zat, nampak. Kalau Tuhan bukakan hijab, kita boleh nampak. Tapi sifat hal ni kita tak boleh nampak. Itu kata Imam Abu Mansur Maturidi kata sifat hal. Selama ada zat, maka selama itulah hal keadaannya yang wujud yang ada. Baik. Baik, ada lagi? Ustaz Azizi, ada soalan lain? Faham dah masalah wujud hal? Ya, betul. Muhammad bin Muhammad ni wujud tu kena pada zat. Ada kata wujud tu ain maujud, diri zat juga. Sama je, sama. Sama je. Sama ada kata wujud tu ain zat ataupun wujud tu adalah zat, sama je. Yang mengatakan wujud tu ain zat atau wujud tu ialah zat ialah kaul Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Tapi kita bahas bab ni benda yang bukan wajib atas kita tau. Yang kita nak pegang ialah Tuhan kita tu ada, tak terima tiada tu je. Sama ada nak bahas wujud tu ain zat atau bukan ain zat, itu tak termasuk dalam perkara yang fardu ain, tak termasuk. Wallahu a'lam.
Okey, adalah. Baik. Kalau tak ada malam ni soalan, kita berhenti dulu, kita tangguh dulu, insya-Allah kita sambung pula pada masa yang akan datang, insya-Allah. Hari Sabtu akan datang kitab fiqh 2 minggu lagi, insya-Allah. Kita masuk tauhid pula. Wallahu alam. Kita baca kidam pula. Jadi ingat ya, tanda-tanda lah. Kitab kita tu tanda-tanda lah. Wallahu a'lam bissawab. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya ta'iman ni'am, ya kasirajat, ya wasi'al ata', ya khafiyya lutuf, ya jami' sana', ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Warda sahabat ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa laka mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zaka ahla ya miyasira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli maqi yasir alaina kulla asir fatasir as'alaka yasir. Allahumma ya man la yatajilan bayan wa tafsir حاجاتنا كثيرة أنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف ما لا يخاف منك. الله بحق ما يخاف منك نجنا ما لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك التلتنا وكنفنا بك نفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا ولا ننك سقطنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.